Tan Sri Yang Di-Pertua, Perdana Menteri telah memberi beberapa penjelasan terkait dengan soal pemulihan ekonomi, termasuk peruntukan yang agak besar. Saya ingin mendapat penjelasan Perdana Menteri, apakah pengumuman-pengumuman yang telah dibuat sebelum ini dan selepas ini tidak memungkinkan penyertaan ahli yang berhormat membahas secara terbuka. Inilah kali pertama berancangan ekonomi yang melibatkan kos yang begitu tinggi tidak dibentangkan dalam parlimen atas alasan COVID-19, tidak mungkin dibahaskan oleh ahli yang berhormat, dan kemudian dibuat beberapa kebijakan-kebijakan ekonomi yang besar tetapi tidak membolehkan ahli yang berhormat berbahas. Saya juga ingin penjelasan daripada Yang Berhormat Perdana Menteri, mengapakah dihalang perbahasan mengenai pemulihan ekonomi dan peruntukan besar supaya rakyat dapat mendengar pembahasan, kerana tidak semua yang dikemukakan itu sampai kepada program yang direncanakan pada peringkat awal. Saya juga ingin mendapat penjelasan dalam soal yang sama, kerana yang diumumkan oleh Perdana Menteri tadi, itu besar, impaknya, dampaknya besar, jumlahnya besar. Apakah tidak munasabah untuk saya minta ahli yang berhormat turut dengar dan bahas? Ini soalan dia, mengapa kita halang perbahasan mengenai pemulihan ekonomi sementara pelantikan-pelantikan besar GLC itu terus menerus. Jadi saya minta jawapan yang tegas. Bila nak dibentangkan, mengapa? Lamanya soalan. Silakan Yang Amat Berhormat, itu soalannya ya. Terima kasih. Politik sogok. Tuan Yang Pertua, memang saya dah jangka dah Podikson mengumumkan soalan seperti itu, kerana perkara ini bukanlah pertama kali disebutkan. Tapi bagaimana yang kita semua sedia maklum, permasalahan besar yang kita hadapi ialah soal untuk menguruskan dan juga menangani masalah COVID-19. Dan di seluruh negara umum rakyat tahu bahawa dalam situasi yang amat menyukarkan dan sulit sekali itu, kerajaan tidak ada pilihan. Malahan saya sendiri berpendapat tindakan-tindakan segera mesti diambil walaupun sebelum sesi parlimen bermula. Dan hari ini walaupun perkara itu belum lagi dibentangkan, insya-Allah Menteri Keuangan saya akan bentangkan dalam tempoh sesi ini juga segala perkara yang terperinci. Ada berpuluh-puluh inisiatif yang terpaksa dilaksanakan. Kerana di luar sana, Tuan Yang Di-Pertua mesti tahu, rakyat menunggu. Dia tak boleh nak nunggu sesi parlimen ini. Dia nak sekarang. Bantuan ini disampaikan sekarang. Mereka menghadapi kesukaran sekarang. Industri-industri dah runtuh sekarang. Perniagaan-perniagaan tak boleh laksanakan sekarang. Kalau nak tunggu hari Parlimen boleh bersidang. Jadi walaupun itu saya faham sebagai tugas ahli parlimen memang itu tanggungjawab. Tetapi tugas kerajaan adalah untuk menentukan rakyat mesti dibela. Di waktu mana pembelaan itu mesti berlaku. Buatlah sidang tergempal. Satu lagi soalan Mohon soalan tambahan. Jawab baru. Soalan tambahan. Pontian. Terima kasih. Tan Sri Yang Di-Pertua, prihatin 1, prihatin 2, penjana jumlahnya 255 bilion dengan 45 bilion suntikan fiskal. Maka defisit kita bertambah 5.8 ke 6%. Apakah langkah-langkah kerajaan untuk mengatasi defisit itu? Seterusnya, adakah kerajaan bercadang memudahkan lesen, memperbaiki prosedur, memperbaiki proses, memotong red tape supaya ekonomi boleh berkembang segera ketika COVID-19 ini? Terima kasih. Ini baru soalan. Terima kasih Tuan Yang Pertua. Soalan daripada Pontian itu memang sentiasa berada dalam pertimbangan kerajaan. Waktu kita nak berbelanja, kita tahu ada paras siling yang dibenarkan oleh undang-undang dan juga oleh peraturan supaya tidak kita pecah bumbung dan melampaui had yang telah dibenarkan. Sebab itu dalam situasi yang agak terdesak ni, dan saya kira bukan saja di Malaysia, hampir banyak negara-negara lain terpaksa berbuat sedemikian.
kerana isu pokok ialah dengan COVID-19 hampir ekonomi dunia runtuh. Jadi mau tidak mau kita mencari sumber-sumber dalaman yang ada, bukan luaran, untuk digunakan untuk memastikan supaya keadaan negara ini akan dapat kita bantu menyelesaikan masalah ekonomi dan sebagainya. Soal lesen ini memang kita telah ambil kira. Arahan yang telah saya keluarkan pada Ketua Setiausaha Negara, Tuan Ketua, ialah untuk menentukan di setiap kementerian kalau ada perkara-perkara yang perlu disingkatkan prosesnya yang bertingkat-tingkat supaya tidak menyebabkan kelewatan, kelambatan. Keputusan boleh dibuat segera oleh pihak pengurusi ini dan juga jawatankuasa untuk menyelesaikan masalah sebegitu supaya dia tidak mengambil masa yang terlalu panjang. Bermakna segala bentuk birokratik red tape mestilah dikurangkan dalam tempoh kita nak menangani masalah ekonomi yang sedang meruncing sekarang ini, Tuan Ketua. Satu lagi soalan, Tan Sri. Tan Sri Speaker. Sebenarnya hadkan kepada 3 soalan, tapi tak apalah sempurna. Silakan Yang Berhormat Tuan Perdana. Terima kasih Tan Sri Speaker. Ingin saya nak bangkitkan persoalan tentang apa yang telah disebutkan oleh Yang Amat Berhormat tentang langkah-langkah untuk kita nak memulihkan ekonomi. Kita sedar dan tahu bahawa kebimbangan, kekeliruan di peringkat akar umbi itu agak ketara kelihatan, semakin meningkat hala tuju. Dan bantuan yang dah pun diumumkan. Dan saya amat setuju, sepatutnya perkara ini kita bahaskan. Kena kalau Dewan Dagangan Negeri Sabah boleh bersidang 3 hari dan kita bahaskan dan kita jelaskan. Taxi driver pun kita bagi, lori driver pun kita bagi, dan ini merupakan perkara pertanggungjawapan kerana jumlahnya agak besar dan rakyat kita nakkan pastikan bahawa mereka tidak ada dalam keadaan kekeliruan. Namun demikian saya nak bertanya dengan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri tentang walaupun tadi disebutkan kebimbangan saya tentang pengangguran yang agak besar. Kita di Sabah ada banyak syarikat yang tutup, bankrupt. Hotel pun dah tutup. Dan keadaan ini membimbangkan kita. Saya nak tanya by sektor, berapakah jumlah pengangguran yang telah pun dicatatkan sektor by sektor? Saya tahu ia agak spesifik dengan izin. Cuma saya minta kebimbangan ini agak menular. Kerana ramai di antara rakyat kita yang sekarang ini dah sewa rumah pun tak mampu nak bayar. Nak belanja untuk anak-anak pun tak mampu nak bayar. Tapi kalau kita mendengar pengumuman yang telah dilakukan, microkredit contohnya di peringkat negeri Sabah, ada penjelasan yang dinyatakan dah sampai dan kita juga nak tahu di peringkat negeri adakah usaha ini consolidated effort di peringkat kerajaan persekutuan dan juga negeri-negeri yang ada. Kena kita building a nation. Kita nak tahu kerjasama yang perlu kita lahirkan untuk membolehkan pemulihan ekonomi yang ada. Sampai tak sampai tak? Saya nak tanya tentang jumlah pengangguran yang ada di negara ini dan langkah-langkah yang 3 bilion tadi yang dinamakan stimulus package. Will it realize those people redundant, unemployed, will be able to recover their job? Terima kasih banyak. Silakan Yang Amat. Tuan Ketua, bagaimana yang telah pun saya jelaskan dalam ucapan awal tadi, kita telah menyebutkan bahawa untuk tahun ini dengan sebab masalah COVID dan sebagainya, memang peratusan pengangguran itu meningkat. Ya, di seluruh dunia masalah besar. Di Malaysia, kadar yang diunjurkan dia lebih kurang 5%. Sekarang ini 720,000 dan saya fikir sehingga akhir tahun boleh meningkat sampai 860,000 bilangan. Ini bukan sesuatu yang menggembirakan saya dan saya fikir semua kita di sini pun tahu. Tapi persoalan yang penting apa harus kita lakukan untuk menentukan dia tidak terus merosot. Sebab itu segala bentuk bantuan-bantuan stimulus antara lain contohnya wage subsidy, subsidi upah yang kita sediakan ataupun moratorium kita bagi kepada syarikat yang berjumlah 100 bilion yang diperuntukkan oleh bank-bank dalam negara. Ini semua sudah memberi sedikit ruang kepada syarikat-syarikat dan juga pengusaha-pengusaha dan juga mereka yang terlibat dalam perniagaan untuk memberikan jumlah pekerjaan ataupun nak menentukan jangan ada pengangguran meningkat dan bertambah. Inilah inisiatif yang sudah pun kita mulakan dan akan kita teruskan untuk masa-masa ke hadapan. Terima kasih. Terima kasih Yang Amat Berhormat. Sekarang saya menjemput Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail.